Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Isu ajaran sesat di Malaysia bukanlah satu isu yang baru. Bahkan ia telah lama dibahaskan sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, sejak kebelakangan ini, isu ini dilihat semakin meruncing dalam kalangan masyarakat sekini. Misalnya, memetik laporan dari Berita Harian Online bertarikh 9 Januari 2018 menyatakan terdapat 17 kumpulan ajaran sesat baharu telah dikesan pada tahun 2017. Contoh lain, petikan dari Sinar Harian pada 10 November 2019 melaporkan Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Sembilan telah menahan 4 orang individu dan merampas sebanyak 37 risalah serta kitab ajaran sesat yang telah difatwakan haram. Menurut panel bahagian perancangan dan penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, ajaran sesat bermaksud ajaran atau amalan-amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang didakwanya adalah berdasarkan kepada ajaran-ajaran Islam. Sedangkan pada hakikatnya, amalan tersebut adalah bertentangan dengan akidah dan syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Dr. Ahmad Zakri pula, seorang pensyarah di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Darul Imam Malaysia, Terengganu, mentakrifkan ajaran sesat sebagai sebarang ajaran dan amalan yang diasaskan dan didukung oleh orang-orang Islam dan juga orang bukan Islam yang mendakwa ajaran dan amalan tersebut adalah berdasarkan ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan itu adalah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bercanggah dengan akidah Islam dan berlawanan pula dengan mazhab yang mu'tabar, iaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di sini dapatlah kita simpulkan bahawa ajaran sesat ialah amalan atau fahaman yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dan asas dalam syariat Islam. Terdapat banyak kumpulan-kumpulan ajaran sesat yang terkenal dan diharamkan di Malaysia. Antaranya ajaran Harun, kumpulan Al-Ma'unah, ajaran Haji Barnaud dan sebagainya. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang salah satu ajaran sesat yang terkenal dan pernah menggemparkan Malaysia, iaitu ajaran Ayah Pen dan Kerajaan Langit. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya mengemukakan beberapa kepentingan isu atau topik ini dipilih. Antaranya mendedahkan realiti dan isu akidah di Malaysia yang kian meruncing, memberikan kesedaran kepada masyarakat betapa bahayanya penyelewengan akidah terhadap umat Islam, menasihati dan mengajak kembali masyarakat supaya berpegang dengan akidah yang sahih, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang disabdakan sendiri oleh Nabi SAW yang bermaksud, dan sesungguhnya umat ini akan terpecah kepada 73 golongan, iaitu yang mengikut hawa nafsu, semuanya di dalam neraka kecuali satu, iaitu Al-Jamaah. Arifin bin Muhammad ataupun lebih dikenali sebagai Ayah Pen selaku pengasas Kerajaan Langit, dia telah dilahirkan pada 22 Jun 1941 di Kampung Beris, Bacok, Kelantan dan menetap di Hulu Besut, Terengganu. Dia mempunyai 4 orang isteri. Yang pertama, Cik Minah Ramli, yang kedua, Jaharah Awang, yang ketiga, Razilan Mukhtar, yang keempat, Nik Kamariah Nik Pah, dan dikurniakan seramai 21 orang cahaya mata. Ayah Pen meninggal dunia pada 22 April 2016 ketika berumur 74 tahun dan meninggal pada pukul 8.30 malam di Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu. Ajaran ini mula berkembang pada tahun 1975 di negeri Kelantan dan merebak ke Terengganu dan seluruh Malaysia. Ianya diasaskan oleh Hasan bin Yaakob atau dikenal sebagai Hasan Anak Harimau atau Tok Wali Hasan yang pernah menutur dengan beberapa orang di Kelantan dan serta Thailand. Ajaran ini dikatakan mula bertapak di Terengganu pada tahun 1982
Pada masa ini, Ratib Kuat tersebut telah dipimpin oleh Arifin bin Muhammad atau Ayah Pin, iaitu bekas pengikut kanan Hasan bin Yaqub, dengan menjadikan batu 13 tenang bermaksud sebagai markas dan pusat kereta mereka. Terdapat 4 tempat yang dijadikan sarang kumpulan ini di negeri Terengganu. Yang pertama ialah Batu 13 di Besut, yang kedua Fada Jerangau di Jerangau, yang ketiga Kampung Nibung di Sungai Tung, yang keempat di Kampung Pasir Panjang. Antara pengikut-pengikutnya ialah daripada orang luar negara, orang tempatan, orang berpangkat, orang kaya, orang berilmu dan orang asli. Kebanyakannya ialah Melayu, tetapi ada juga daripada Afrika, India, New Zealand, Singapura dan Bali. Pada tahun 2002, pengikut kepada ajaran Kerajaan Langit ini mula mencecah ribuan orang, dan dipercayai juga Ayah Pin ini mengamalkan ilmu sihir yang boleh membuatkan orang tunduk kepadanya. Bahkan pada masa sekarang masih ada lagi saki baki yang ada pengikut ajaran Ayah Pin. Ajaran Ayah Pin ni, yang pertama, Tuhan adalah manusia. Ini adalah juga pengajaran yang terdapat dalam ajaran Hasan anak Harimau. Pernah pada satu hari, seorang murid memberitahu gurunya bahawa dia melihat wajahnya sendiri di dalam cermin. Berkatalah Hasan, itulah Tuhan. Yang kedua, tidak perlu percaya kepada Rasulullah SAW, kerana Rasulullah SAW juga adalah manusia biasa dan kita boleh mengatasinya hanya dengan cara berzikir. Seterusnya, berzikir lebih afdal daripada sembahyang 5 waktu. Dan jika seseorang itu telah ilham, zuk atau kasyaf, maka sembahyang 5 waktu itu digugurkan. Seterusnya, syurga adalah terhad kepada pengikutnya sahaja, dan kunci syurga itu hanya ada pada tangannya sahaja, iaitu Ayah Pin. Seterusnya, sembahyang 5 waktu itu tidak wajib. Lagi, guru ajaran ini berada di mana sahaja makhluk itu berada. Seterusnya, pernah mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Cuma dirinya sahaja yang berkuasa melantik dari kalangan muridnya gelaran wali Allah serta menentukan darjatnya. Pengikut jika hendak sembahyang atau berzikir, mestilah terlebih dahulu ingat dan menggambarkan wajah gurunya sebelum mengingati Allah. Pengikut mestilah mengorbankan harta benda bila diperlukan olehnya. Ayah Pin mendakwa dirinya sudah di Mi'raj ke langit dan duduk di atas arash. Mendakwa dia menerima satu senarai daripada Tuhan, nama-nama pengikutnya. Okey, yang pertama sekali ialah ajaran Ayah Pin ini telah diakui akan kesihatan ajarannya mengikut pandangan Mufti Jabatan Negeri Perak. Jadi pertama ialah ajaran Ayah Pin ini telah bercanggah dengan hukum syarak dan lari daripada Islam. Pertama sekali, ajaran Ayah Pin ini telah bertentangan kerana pertama sekali dia bertentangan dari sudut akidah, dan juga yang kedua dari sudut syariah. Apakah dari sudut akidah? Dari sudut akidah ialah yang pertama, Ayah Pin ini mengaku dirinya sebagai Tuhan yang turun dari langit dan kerajaan langit adalah di bawah kekuasaannya. Ini jelas sekali bahawa Ayah Pin itu telah jauh daripada sisi Islam. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Ayah Pin, dari segi akidah juga Ayah Pin mempunyai kuasa menyembuh segala penyakit, dan sebutan namanya boleh menakutkan binatang buas. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini juga bercanggah lari daripada Islam, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang menyembuh dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mempunyai segala kekuasaan. Itu yang dari sudut akidah. Dan dari segi syariah pula ialah menolak rukun Islam dan hukum syarak berkaitan dengan Tuhan. Dan yang kedua ialah mengada-adakan hukum syarak seperti nikah batin. Itulah fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perak. Pertama, untuk mengetahui faktor-faktor kenapa terjadinya ajaran sesat tersebut. Semestinya kerana kesombongan, ketakburan
dan tidak lain tidak bukan kerana kejahilan. Okey, seterusnya untuk menilai tahap kesesatan yang daripada ajaran sesat yang dibawa oleh Ayah Pin. Pada Disember 1997, Jabatan Agama Islam Terengganu telah mengeluarkan bahawa ajaran yang dibawa oleh Ayah Pin adalah sesat dan palsu. Dan juga Ayah Pin telah mendakwa dirinya sebagai Tuhan kepada semua agama dan mendapat wahyu untuk menyebarkan agamanya di bumi. Okey, seterusnya untuk menilai kesan atau impak daripada ajaran tersebut kepada masyarakat. Antara impaknya, masyarakat lebih berhati-hati dalam menilai hal-hal yang berkaitan agama. Sebagaimana firman Allah, "Iza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu." Apabila datangnya seorang fasik kepada kamu, maka teliti, kaji apa yang dikhabarkan. Dan semestinya masyarakat akan lebih mantap dari segi akidahnya bahawasanya innad dinu indallahil Islam. Yang pertama, tidak mendapat keredaan Allah. Allah SWT menyempurnakan agama untuk hamba-hambanya dan menegaskan sebenarnya dalam Al-Quran, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Surah Ali Imran ayat 16. Yang kedua, tergolong, kesan dia adalah tergolong dalam golongan yang rugi. Allah SWT telah menegaskan bahawa golongan yang mencari agama selain agama Islam adalah sebagai golongan yang rugi di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang mencari agama sebenarnya dalam Quran bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan ia pada hari akhirat kelak, dan dari orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Seterusnya, berlaku peristiwa keganasan dalam masyarakat. Hal ini kerana disebabkan tiada persepakatan dan persefahaman antara sesama lain. Bila berlaku keganasan, maka berlaku perpecahan dan permusuhan. Hal ini bertentangan dengan Islam, mana Islam mengajar kita supaya ada hubungan silaturahim yang baik dan bersatu antara sesama lain. Bab kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Jangan disebabkan setitik nila hancur susu sebelanga. Yang seterusnya, melanggar fatwa dan undang-undang. Sebagaimana di dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan tahun 1997 di bawah Seksyen 60 ajaran salah, tertulis, sesiapa yang mengajar atau menjelaskan kepada seseorang atau di tempat awam mengajar menjalankan sesuatu istiadah ataupun suatu perbuatan bertentangan dengan hukum syarak adalah merupakan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 36 bulan atau kedua-duanya sekali. Dan segala dokumen yang bertulis dan alat-alat berkaitan ajaran salah tu hendaklah dirampas dan dimusnahkan sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang daripada pihak berkuasa. Sebagai contoh, kerajaan mengambil tindakan yang tegas terhadap penyebaran ajaran sesat untuk menyekat dan menghentikan ajaran sesat tersebut daripada tersebar luas. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya, dan apabila tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya, dan apabila tidak mampu juga,
maka cegahlah dengan hatinya. Dan mencegah dengan hati ni adalah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Manakala yang kedua pula, melekapkan diri dengan kefahaman Islam pada semua peringkat umur. Sebagai contoh, sebagai Muslim tidak kira tua ataupun muda, dengan mewajibkan dirinya menuntut ilmu, terutamanya berkaitan dengan agama Islam. Jadi dengan itu umat Islam dapat mengelak dirinya daripada menerima ajaran sesat. Dan Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajipan ke atas setiap Muslim. Dan akhir sekali, mengadakan program pemulihan akidah kepada mereka yang menyimpang daripada ajaran Islam. Contohnya, mengadakan ceramah ataupun kelas khusus untuk mereka, supaya mereka dapat memahami agama Islam yang sebenar dengan lebih jelas.